أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amr wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini pada hari Khamis 11 November 2021 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah masih lagi itu semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat hidup. Dan nikmat Islam dan iman ini nikmat yang paling besar, ya. Paling besar sekali dalam kehidupan kita ialah nikmat Islam, iman dan ihsan. Ini tiga nikmat yang paling besar bagi seorang muslim. Nah, bagi seorang muslim ini adalah nikmat yang paling besar sekali, ya. Nikmat apa? Islam, iman dan ihsan. Tiga nikmat yang besar ini. Kadang-kadang Allah beri seseorang tu hanya nikmat Islam saja, iman dan ihsan tak ada. Kadang-kadang Allah beri seorang tu nikmat Islam dan iman saja, ihsan tak ada. Kadang-kadang Allah beri ketiga-tiganya sekali. Inilah muslim sejati, muslim yang kamil. Ya, muslim yang kamil. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat lagi kita menyambung lagi syariat kita, iaitu dengan kita mempelajari hukum hakam tajwid. Jadi bila sebut Islam tu, dia adalah berkenaan dengan syariat, cari hidup. Budaya hidup kita adalah budaya hidup bersyariat. Ada peraturan, ada undang-undang, ada adab. Ya. Jadi begitulah syariat dalam membaca Al-Quran ini mesti ada peraturannya, ada hukum hakamnya. Bacaan ni mesti mengikut SOP-nya.
Ini yang kita sedang belajar. Iman itu apa? Iman itu ialah keyakinan, kita beryakin kepada Allah SWT. Ya, semua sekali hukum iman itu termasuklah yakin dengan Al-Quran. Yakin dengan apa yang kita nampak pada Al-Quran, yakin dengan apa yang kita baca pada Al-Quran, yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan dengan keyakinan tersebut barulah datangnya amalan. Melalui amalan-amalan yang kita buat melalui keyakinan tersebutlah akan datang hasilnya ihsan, iaitu rasa beriman yang bersungguh-sungguh, rasa takwa yang sangat hebat, luar biasa, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah dimulai Allah SWT, alhamdulillah. Jadi pagi ni, jom kita sambung lagi hukum mat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita masih lagi berada di penghujung bab kedua. Penghujung bab kedua tajwid, iaitu tentang bacaan mat. Yang mana bacaan mat ini terbahagi kepada 17. Yang pertama iaitu mat asli, kembarnya mat badal. Saya ulang-ulang ni ya, tiap-tiap pagi insya-Allah saya cuba ulang-ulangkan. Yang kedua, mat wajib, kembarnya mat jaiz. Mat mutasil arid sukun, kembarnya mat arid sukun. Mat lin, kembarnya mat iwad. Mat silah qasirah, kembarnya mat silah tawilah. Mat lazim harfi musaqqal, kembarnya ialah mat lazim harfi mukhaffaf. Mat lazim kalimi musaqqal, kembarnya adalah mat lazim kalimi mukhaffaf, yang semalam kita dah belajar, dah kita bincang dengan detail dah semalam. Alhamdulillah, syukur. So, insya-Allah pagi ni kita akan sambung habiskan hukum mat ni yang ke-15, 16 dan 17. Yang mana 15, 16, 17 ni dia tak ada kembar. Dia bersendirian. Dia bersendirian. Okey, jom kita pergi kepada hukum mat yang ke-15. Jom, insya-Allah. Ini dia. Alhamdulillah. Iaitu pada muka surat 82. Surat 82 ya. Apa nama hukum ni? Nama hukum ni ialah mat farqi. Mat farqi, nombor kodnya ada 15. Asal nombor 15 je mat farqi lah tu. Asal mat farqi nombor 15 lah tu. Ya. Okey, apa erti mat farqi? Ertinya ialah mat bergabung. Mat yang bergabung. Baik, mari kita lihat apa kata teori. Berlaku apabila mat badal, dia tak berlaku pada mat asli ya. Dia hanya berlaku pada mat badal yang berbaris di atas. Bermaksud mat badal baris di atas saja. Bertemu huruf bertanda tasydid. Semalam kita dah belajar. Mat badal kalau bertemu baris mati itu mat lazim kalimi mukhaffaf, itu baris mati. Tapi yang ni mat badal yang bertemu dengan huruf bersabdu, huruf yang bertasydid, ini dipanggil mat farqi. Kan? Cuba kita beza sikit semalam. Ya. Okey, saya terangkan. Saya tunjukkan sikit lagi, sekali lagi. Apa beza tiga ni? Mari kita lihat sekali lagi apa beza tiga ni. Pertama, mat lazim kalimi musaqqal. Yang kedua, mat lazim kalimi mukhaffaf. Dan yang pagi ni mat farqi. Apa beza dia? Okey, mat lazim kalimi musaqqal iaitu apabila mat asli, satu huruf ada bulu kening, okey, ada alif. Kalau dia baris depan dia ada waw, kalau baris atas dia ada alif. Okey, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi mukhaffaf pula iaitu mat badal alif yang bertemu dengan huruf yang berbaris mati. Manakala mat farqi pula mat badal alif juga, tetapi dia bertemu dengan huruf yang berbaris mati juga. Cuba lihat. Mungkin kita dapat lihat mat lazim kalimi musaqqal dengan mat lazim kalimi mukhaffaf ada perbezaan yang sangat-sangat nampak beza dia. Kan? Ini mat asli, ini mat badal. Ini bersabdu, ini baris mati. Tetapi
Tetapi. Apa beza? Sorry, ini bukan mari mati, ini bertasydid. Tetapi. Apa beza mad lazim kalimi mukhaffaf dengan mad farqi? Bezanya sikit sangat. Ini sama mad badal, ini pun mad badal. Yang bezanya kat sini. Ini baris mati, ini bertasydid. Baris mati, mad lazim kalimi mukhaffaf, bertasydid mad farqi. Jadi buaya, tolong salin ni. Tolong salin ni dulu. Salin dulu. Tulis dulu. Pengecaman kita. Kita nak cam mana satu mad lazim kalimi musaqqal, mana satu mad lazim kalimi mukhaffaf, mana satu mad farqi. Kan? Musaqqal dengan mukhaffaf senanglah kita nak ingatlah, semalam kita dah bincang detail lah. Yang ini tak susah dah. Tapi mungkin akan berlaku sedikit kekeliruan kerana mad lazim kalimi mukhaffaf dengan mad farqi sangat hampir. Iaitu mad badal alif, ini pun mad badal alif, bezanya mad lazim kalimi mukhaffaf, mad badal alif bertemu huruf baris mati, tetapi mad farqi, mad badal alif bertemu dengan huruf yang bertasydid bersabdu. Jadi salin dulu yang ni Salin dulu untuk pengecaman kita supaya kita dapat bezakan. Okey, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Okey, salin dulu. Macam sama je Ustaz semua. Itulah kata macam sama tapi tak serupa. Itu nak kena salin tu. Macam sama tapi tak serupa. Dia terlalu dekat kan? Terlalu dekat. Ini yang benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang akan membuatkan kita jadi sangat-sangat keliru. Keliru tak dapat jawab paksa. Kalau kelas tahsin, dua ni sama je. Sebab kelas tahsin kita tak bincangkan nama hukum. Kelas tahsin kita bincangkan tanda. Kan? Tapi kelas tajwid, dia lebih mendetail. Dari bila mendetail, kena cam betul-betul tanda dia. Mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad farqi. Mu'afaf tu dia tanda mati Ustaz ya? Macam mana? Dia tanda mati tu je sebelah Hamzah, Alif, lepas tu tanda mati sebelah dia tu. Yang ni ya? Betul, baris mati. Ini baris mati. Mad lazim Dia kalimi mati dengan dan tasydid. Ni saya tak apa faham Ustaz. Oh ya ke? Akak baru join ke? Dah join. Dah ni lah masuk ni lah. Tapi belajar tak apa nak faham. Oh ya ke? Tak apa. InsyaAllah pelan-pelan. Tadi buku. Yang panjang je tu lah. Panjang lah baca. Okey, sebab bacaan panjang tu kan dia ada banyak. Ada yang 2, 4, 5, ada yang 4, ada yang 2, 4, 5, ada yang 4, 5 dan ada yang 6. Kan? Jadi kita kena bezakan betul-betul. Jadi benda yang pertama sekali yang kita perlu tahu ialah kenal tanda dia dulu. Ini tanda mad lazim kalimi musaqqal. Ini tanda mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini tanda mad farqi. Bacaan sama. 3-6 harakat. Cuma ulama meletakkan setiap tanda tu dengan nama-nama yang lain. Jadi kelas tajwid ni memang gitulah ya. Kelas tajwid ni kita belajar mengikut apa yang telah disusun oleh para ulama terdahulu. Okey, siap dah Salin? Dah Ustaz. Okey ya. Dah. Okey, Siap baik. dah. Baik, sekarang mari kita bincangkan.
Mad badal alif bertemu dengan huruf yang bertasydid, inilah namanya mad farqi. Bacaannya sama macam mad lazim kalimi mutsaqqal, sama dengan bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf, iaitu 6 harakat. Yang membezakan dia ialah tanda dia saja yang berbeza. Okey, jom kita lihat apa contohnya. Ni dia. Okey, untuk pengetahuan ibu ayah, mad farqi hanya berlaku dalam 2 kalimah ni saja, 2 perkataan ni saja, tidak ada dalam perkataan lain. Dan perkataan 2 kalimah ini hanya ada dalam surah Al-Namlu ayat 59, surah Al-An'am ayat 143 dan surah Yunus ayat 15. Hanya 3 perkataan ini saja dalam Al-Quran yang diberi dengan nama mad farqi. Tak ada lain dah. 3 ni je. Oleh kerana 3, so kita jangan pening-pening kepala. 3 je. Kan? Bukan 30. Bukan 300. Bukan 3,000. 3 je. Nasib baik kita ni jadi rakyat Malaysia. Kalau kita jadi rakyat Indonesia, nak kira duit, pening kepala. Kan? Sekali pergi minum kopi, kedai bukan kedai pun, bukan warung pun, yang basikal tu, kan? Minum air secawan RM15,000. Kita dengar, wow. Minum air secawan RM15,000. Kan? Mana kalau kita duduk Indonesia, macam mana matematik otak kita? Ni matematik, otak matematik belah kiri ni. Macam mana nak kira RM15,000? Wow. Aku minum air kedai mamak baru RM1.20, RM1.50. Ini RM15,000. Kan? Jadi oleh kerana kita di Malaysia ni rasa bersyukur sebab duit kita nilainya tak lama, duit kita nilainya mahal daripada Indonesia. Jadi dia nampak kecil dari segi angkanya kecil. Saya tak dengar suara. Lah. Ya, dalam kita nak mengenal mad farqi, bukan nak kenal 300, bukan nak kenal 30, bukan nak kenal 13, kita cuma kenal 3 ni saja dalam Al-Quran. Tak ada tempat lain dah. Jadi jangan pening-pening. Buat catatan sikit daripada buku tu. Buat catatan sikit. Hanya ini sahaja hukum mad farqi di dalam Al-Quran. Tulis sikit daripada buku tu. Hanya 3 perkataan ni saja mad farqi di dalam Al-Quran. Buat catatan sikit. Supaya otak kita rasa lega. Oh, 3 je. Lega. Gitu. Dapat kan? So, saya ulang sekali lagi. Mad farqi hanya ada dalam 2 perkataan saja, iaitu Allah dan Az-Zakarain. Yang mana Allah ini ada pada 2 ayat, iaitu surah An-Namlu ayat 59 dan surah Yunus ayat 59. Ini pun 59, ini pun 59. Okey? Manakala Az-Zakarain hanya ada satu saja dalam Quran, iaitu surah Al-An'am ayat 143. Itu je. Okey, itu cuba kita sebelum kita baca, mari kita tuliskan dulu dia punya ejaan Rumi dia. Ejaan Rumi dia. Oleh kerana ini kalam nama Allah, kita letak huruf besar di hadapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia. Allahu. Allahu. Kan? Az-Zakarain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf zal ya. DZ. Double DZ. The. Itu dia. Az-Zakaraini har ila akhir. Harrama. Tuliskan dulu tulisan ruminya. Yang bawah ni sama, ya. Ini sama. Allahu. Okey, tulis dulu tulisan rumi dia. Kerana tulisan rumi ini boleh membantu kita.
membantu kita untuk lebih faham tentang cara bacaan dia. InsyaAllah. Okey, siap Salin? Saya dah tulis? Dah Ustaz. Dah Ya. ya? Baik, Dah. sekarang dengarkan saya baca dahulu ya. Dengarkan dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dengar, sambil tengok jari saya. Saya baca harakat, 6 harakat ni. Ni huruf lam. Harakat ke-7 masuk huruf lam yang bertasydid, bersabdu. Sekali lagi soalan ni. Allahu khairun amma yushrikun. So, sekali lagi, ayat pertama. Allahu khairun amma yushrikun. Okey, itu contoh bacaan ayat yang pertama. Contoh bacaan ayat yang kedua, Al-Dzakarain. Qul ini huruf harakat ke-7 bunyi huruf zal yang bertasydid. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ulangi sekali lagi. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Okey, itu contoh bacaan bagi ayat yang kedua. Sekarang saya bacakan contoh bagi ayat yang ketiga. Qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Ulangi sekali lagi. Contoh bacaan ayat yang ketiga. Qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Boleh? Boleh bayar? Boleh ya? Baik, sekarang kalau dah boleh, jom ikut saya baca. Okey, jom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambil baca, tengok jari ni. Okay, kalau boleh buaya pun guna jari sementara ni. Okay. Allahu khairun amma yushrikun. 1, 2, mula. Yes. Ya. Itu dia. Sekali lagi Boya, sekali lagi ya. Dengar dahulu. Allahu khairun amma yushrikun. 1, 2, mula. Baik. Itu contoh bacaan yang pertama. Contoh bacaan yang kedua. Dengarkan dahulu. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. 1, 2, mula. Bolehlah. Ada macam-macam suara dengar tu. Ada macam suara dengar. Kalau boleh jangan ada sembang-sembang kat belakang ya. Okey, sekali lagi Buaya, dengar dahulu. Tu, bising tu. Bising ada tu. berborak tu. Cuba tengok siapa yang berborak tu. Bising tu. Tolong mute kan. Tolong mute. Okey, baik. Qul dia bila nak masuk dalam zal tu ataupun pada sebutan huruf zal bertasydid tu, dia macam tersangkut seketika. Dia macam tersangkut ya. Cuba dengar. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Cuba ya. 1, 2, mula. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Itu yang terbaik. Baik, berikutnya contoh ayat yang ketiga. Qul Allah. Nampak? Bila badan lam bertasydid, dia macam tersangkut sedikit. Cuba dengar. Qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun.
mula. Boleh dah, tapi tak berapa confident. Okey, sekali lagi ya. Dengar. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. 1, 2, mula. Sekali lagi, tak cukup. Cukup sekali lagi ya. Sekali lagi, tak cukup. Guna jari. Ni yang ketujuh. Bunyi lam pada harkat yang ketujuh. Okey? Baik, sekali lagi. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, itulah dia bacaan, itulah dia contoh bacaan bagi hukum mad farqih. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ustaz, yang barisan nombor 3 tu kalau kita berhenti ada sod lam tu boleh berhenti kan? Sod lam. Kat mana? Tanda berhenti tu. Harus nak. Ada Boleh tanda berhenti, ke boleh mana? terus. Ada tanda berhenti ke? Dia Ada, sod wasal. Dia Dekat boleh mana? wasal. Sebab panjang tak sampai. Dekat mana ada sod lam tu? Lakum tu. Lakum. Selepas lakum. Boleh. Bermaksud kalau ada tanda wakaf di situ, boleh wakaf. Cuma pada buku ni, pada buku ada tanda wakaf ke? Ada. Oh ada. Pada ninja tak ada. Okey. Kalau ada tanda wakaf boleh boleh wakaf. Sebab walaupun ditulis situ waslun aula, sambung lebih utama, tapi kalau nafas tak sampai berhentilah. Berhenti ya. Okey, soalan lain? Ada soalan lagi? Tak ada dah ya? Baik, jom kita maju pada hukum mad yang ke-16. Jom. Muka surat 83. Mad tamkin. Mad tamkin. Mad tamkin nombor kodnya adalah nombor 16. Nombor 16 adalah mad tamkin. Ingat tu, asal mad tamkin dia mesti nombor 16. Asal nombor 16 dia mesti mad tamkin. Apa erti mad tamkin? Mad tamkin ni kalau dari segi dalam bahasa Melayunya, bahasa Arab diterjemah dalam bahasa Melayu, artinya mad tetap. Mad tu dia tetap gitunya. Cinta daripada awal mula bercinta sampai sekarang dah 25 tahun. Tetap gitu. Jadi kalau kita nak suami kita, pendiriannya daripada dulu, sentimentalnya, daripada dulu kasih sayang pada kita sampai hari ni nak tetap daripada macam mula-mula kenal dulu, tukar nama dia. Panggil dia Abang Mat Tamkin. Contohlah, contoh. Okey, jom kita lihat apa kata teori. Nanti saya padam dulu. Okey, padam sekejap. Okey, jom. Teori berkata berlaku apabila huruf ya bertanda tasydid ataupun ya bertasydid berbaris bawah bertemu huruf ya mad asli dalam satu kalimah. Nampak? Ni ya bertasydid, ya bersabdu.
bersabdu ni berbaris bawah. Nampak kan? Ya bersabdu berbaris bawah. Saya ulang sekali lagi. Ya bertasydid ataupun bersabdu berbaris bawah bertemu dengan ya mad asli. Bertemu ya mad asli di dalam satu perkataan. Jadi bacaan ya mad asli ni dah bertukar menjadi mad tamkin. Asalnya dia mad asli. Tapi oleh kerana sebelumnya ada ya bertasydid berbaris di bawah, maka daripada mad asli dia bertukar menjadi mad tamkin. Mudah ibu ayah nak faham, ibu ayah tulis mad tamkin ni ialah mad tekan. Mad tekan. Saya tulis sikit ya kat sini macam mana cara bunyi dia. Saya padam sekejap. Okey, mari kita lihat. Mad tamkin ni dia bunyi macam ni. Kalau draft dia akan jadi macam ni lebih kurang. Zub, tangga 1, tangga 2 ni mad tamkin naik semula. Tangga 1, tangga 2. Jadi mad tamkin ni berlaku pada tangga 2. Tangga kedua. Ini bunyi mad tamkin. Ini bunyi mad tamkin. Okey? Contoh. Jom kita lihat contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, cuba tengok ya, saya baca sambil ibu ayah tengok draft tangan saya. Wa idza huy, tangga 1. Yi, tangga 2 tu dipanjang 2 harakat. Ya, tangga kedua itulah dipanggil bad tamkin. Cuba lihat sekali lagi. Wa idza huyitum. Nampak? Yi. Hui itu dah turun tangga dah, tapi satu tangga. Tapi yi itu dia terus turun 2 tangga. Cuba lihat sekali lagi. Wa idza huyitum. Okey, itu contoh bacaan pertama. Contoh bacaan yang kedua, pada ayat yang kedua. Kunu rabbaniyina. Rabbaniyina. Nampak kan tangga dia? Rabbani. Ni itu dah turun dah tangga. Dah bunyi itu dah menurun. Yi dia turun lagi 2 tangga di bawah. Bermaksud dia turun kepada tangga ketiga. Kan? Rabbaniyina. Okey. Contoh bagi perkataan yang ketiga. Wal ummiyina. Wal ummiyina. Contoh perkataan yang keempat. Wa yaqtulunan nabiyyina. Sebenarnya sekali lagi. Wa yaqtulunan nabiyyina. Boleh ibu ayah? Boleh? Ada soalan tak pada cara bacaan tu? Nampak tak draft turun tangga tu? Nampak. Kan? Ustaz, Okey, baik. Ustaz Sekarang kalau nak kenal baca. dia ada kepala ya Ustaz. Macam mana? Kalau nak kenal dia mesti ada kepala ya ke atas tu? Ya, betul. Betul. Kepala ya tu menunjukkan itu mad asli. Oh.
Kepala ya tu menunjukkan dia adalah mad asli, tetapi oleh kerana sebelumnya ada ya yang bersabdu, ya yang bertasydid, jadi balik daripada bawah. mad asli dia bertukar menjadi mad tamkin. Ya? Baik, sekarang jom ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُمْ jangan sekadar huyitum, tak kena. Ingat kan, apa saja huruf yang bertasydid, khususnya pada ya dan waw, dia kena lebih lagi tekan dia. Wa idza sebab itu saya buat anak tangga turun tu. Wa idza nampak tangga pertama tu sebab ya tu bertasydid. Tangga kedua kerana itu mad tamkin. Ya. Jadi jangan baca sekedar wa idza huyitum. Tak tepat. Itu kalau dengar di hakim fasahah, hakim kefasihan, maka markah akan dipotong. Ya. Itu kalau kita masuk musabaqah, apatah lagi kalau kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah kena baca betul-betul, sebab apa yang kita baca tu kita nak perdengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebut sekali lagi wayah ya. Dengar dahulu. Wa idza huyitum. Cuba. Yes. Lepas tu ayat kedua. Kunu rabbaniyina. Cuba. Ya, sekali lagi. Kunu rabbaniyina. Cuba. Ya, itu dia ya. Jadi ketika membaca ya yang bertasydid, iaitu pada tangga pertama ni ya bertasydid, betul kan? Ketika bertemu ya bacaan pada ya bertasydid ni, bacaannya matan tersangkut. Kunu rabbani. Nampak tersangkut ni yi, lepas tersangkut barulah ditekan yi tu. Rabbani yina. Cuba sebut rabba baniyina. lagi rabbani yina. Cuba gitu. Gitu ya. Ingat, pada tangga pertama tu tersangkut seketika, baru ditekan bunyinya lebih dalam pada tangga yang kedua. Okey, itu contoh bagi perkataan ataupun ayat yang kedua. Sekarang mari kita sebut, kita berikan contoh bacaan bagi ayat ketiga. Wal ummiyina. Cuba. Wal ummiyina. Sekali lagi.
wal ummiyina. Cuba. Jangan pecah. Soalan sekali lagi. Soalan sekali dengan baca. Wal ummi. Itu salah. Mi tak panjang. Mi tu cuma tekan dan sangkut. Mi jangan. Wal ummi. Oh, salah. Salah. Ya. Ingat. Mi ni tadi yang saya sebut tu. Tekan dan sangkut. Wal ummi wal ummiyina. Tekan dan sangkut. Jangan panjang, jangan. Wal ummi. Ada turun ke bawah ni. Mi. Dua kali turun. Itu salah. Ya, ingat yang pertama cuma turun satu tangga, yang kedua baru turun tangga yang ketiga, 2 dan 3. Saya buat nombor lah. Nak nampak sikit. Ni tangga 1, arah 1, ini tangga aras 2, ini tangga aras 3. So turun sampai tangga aras 3. Yang mi cuma aras 1 sahaja. Wal ummiyina. Cuba sekali lagi buaya. 1, 2, mula. Wal ummiyina. Baru betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Berikutnya contoh bacaan ayat yang keempat. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Cuba. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allah yubarik alaikum. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Okey, jom kita baca ayatnya pula. Jom. Dengar saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. 1, 2, mula. وَقُلْ Naam, tu dia. Okey, berikutnya ayat 2. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Sampai situlah, nampak tak sampai nak berikutnya? Berhenti sampai minha ya. Okey, cuba. 1, 2, mula.
Alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, contoh ayat 3 pula, kita ambil pada walakin ni. Tak, kita tak ambil pada awal, sebab panjang ni kan. Kita ambil pada walakin. Okey, cuba dengar. Walakin kunu rabbaniyina bima. Cuba. Yes, tu dia. Okey. Berikutnya ayat bawah ni kita ambil, kita potong-potong sikitlah. Ataupun tak apa, kita baca, kita wakaf kat sini dulu. Cuba dengar. Amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah. Cuba. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Cuba. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Tinggal lagi wan nabiyina ni kalau kita waqaf dia jadi ma'arid li sukun. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu kalau kita baca waqaf. Kalau baca waqaf dia bukan lagi mat tamkin, dia dah bentukkan menjadi mat arid li sukun. Jadi Ibu Ayah. Okey Ibu Ayah, setakat ni ada soalan tak berkenaan dengan mat tamkin? Tak erti. Senang ke susah? Setakat bimbing dia ustaz ni senang dah. Senang dah ya. Yang lain-lain senang ke susah? InsyaAllah boleh senang dah. InsyaAllah senang. Makna ya tu sebelum tu dia berbaris di bawah lah Sabtu. Dia baris di bersabdu. bawah. Ingat tu ya. Ni point dia. Sabtu ni. Jangan lupa. Point dia Sabtu Ustaz. Ni. Ini formula. Tengok formula. Jangan lupa formula. Ya. Ya tasdid baris bawah. Betul tak? Ya bertasdid ataupun yang bersabdu berbaris di bawah bertemu dengan ya mad asli. Mana dia berbaris di bawah je Ustaz ya? Betul, berbaris di bawah sahaja. Inilah macam formula ni. Kotak Bertemu ya formula ni lah sahaja. benda yang sama. Tak akan betul. berubah walaupun Mabiya. sedikit. Okey ya, boleh ya? Okey, Boleh. jom. Hukum mat yang terakhir. Balik. Mat ta'zim. Ibu Ayah. Namanya mat ta'zim. Nombor kodnya 17. Asal 17 je, mat ta'zim. Asal mat ta'zim je, dia nombor 17. Ingat betul-betul tu. Okey. Apa erti mat ta'zim? Mat agung. Mat yang diagung-agungkan. Masya Allah. Itu ya. Mat yang diagung-agungkan. Okey. Jom kita lihat. Apa kata teori? Berlaku apabila huruf la
yang berada pada ayat syahadah. Ya, yang berada dalam ayat syahadah. Contoh, la ilaha illallah. Lagi, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan lain-lain. La haula wala quwwata illa billahi La aliyyil haul azim. tak boleh sebab depan dia tidak ada ni. La ilaha illa. Ini dia punya formula. Jangan lari daripada formula ni. Okey, bacanya berapa harkat? 6 harkat. Okey, jom kita lihat contoh. Contoh pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat apa ni? Ayat apa ni? Ayat pertama tu ayat apa? Selalu kita baca ni. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi. Okey, Ya. contoh. Yang kedua. La ilaha illa huwal azizul hakim. Contoh yang ketiga. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika. La tadi baca 6 harkat. Lagi yang di bawah tu ayat 6. Ayat apa ni? Ayat keempat. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Boleh dapat dua ya? Boleh ya? InsyaAllah. Enam harkat pada la. Pada la yang ada dalam ayat syahadah. Ayat tashhud. Ayat-ayat syahadah. Okey ya? Baik, ada soalan tak? Ada soalan tak? Yang lepas-lepas tadi Ustaz kata itu je lah ayat dia. Yang ni je lah ayatnya. Ya ini je. Ya ni banyaklah banyak dalam ayat-ayat apa ni? Ayat syahadah ni banyak dalam Al-Quran. Oh banyak dah ya. Ayat syahadah ni banyak dalam Al-Quran. Untuk Yang penting tu la ilaha illa. Tu. La ilaha illa. La ilaha illa. La ilaha illa. Tu. Maksudnya sini Ustaz dia kena panjang lah Ustaznya. Ya. Dia dah tulis tadi kan 6 harkat. 6 harkat. ya tak boleh 2, tak boleh 4 dah ni. Ni wajib 6. Tak juga. Tak Sebab tu juga. saya suruh tanya. Tu nak tanya tu. Sebab tu saya suruh tanya. Ada soalan tak? Yang tu lah, tanya yang tu lah wajib 6 ke macam mana? Itu soalan. Ya. Baik, sekarang mari kita lihat. Ini juga kalau kita lihat adalah mad asli bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah ataupun mad asli bertemu dengan hamzah yang dah kahwin. Apa hukum dia? Mad asli Mak jaiz munfasil. bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Apa Kak? Mak jaiz munfasil. Mad jaiz. Mad jaiz Betul. Majaib mufasil Mad Ustaz. jaiz munfasil. Ini juga mad jaiz munfasil. Dia juga adalah mad jaiz munfasil. Tetapi ulama meletakkan khas untuk la ni 2 pilihan. Sama ada kita nak baca dia dengan mad jaiz munfasil, iaitu boleh 2, boleh 4, boleh 5 harkat, atau kita pilih dia dengan mad ta'zim yang mesti 6 harkat. Ulangi sekali lagi.
Tinggal lagi ulama memberi dua pilihan pada kita, sama ada nak baca la ini dengan mad jaiz, iaitu boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 harakat, atau kita nak bacakan dia dengan mad ta'zim yang mesti 6 harakat. Jadi kalau kita pilih mad jaiz, kita boleh 2, 4, 5. Tapi kalau kita pilih mad ta'zim, kita mesti 6 harakat. Wajib nak. Ya, kita mesti 6 harakat. Ada soalan lagi tak? Ayat yang nombor 4 Ustaz, wahid tu boleh berhenti kan sebab ada wasal. Ya, Solat lam. betul. Sebab takut nafas tak tak cukup. Ya. Boleh Kak? Okey, ada soalan lagi tak? Soalan lagi. Ni nak cari tak berhenti dah. Kalau kita Ada, baca dalam solat saya nak Ustaz. tanyalah. Saya nak soal. Saya nak soal. Okey, soalan Ustaz. Saya nak soal Ibu Ayah. Ibu Ayah nak pilih bacaan ni mad jaiz ke nak pilih mad ta'zim? Majais. Nak pilih mad jaiz. Pilih Majais. mad jaiz. Semua pilih mad jaiz ya. Yes. Okey. Pendek sikit. Siapa yang pilih mad jaiz bermaksud dia kurang ihsan. Yalah patutnya pelajaran takzim Ya, ikutlah ni. terangkan sikit. Ad-din, agama ni adalah the way of life, cara hidup, budaya. Okey. Jadi Jibril datang jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya pada baginda Nabi, "Ya Muhammad, ma huwa ad-din?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu agama? Nabi sebut al-Islamu wal Islam wal iman wal ihsan. Agama itu adalah Islam, iman, ihsan. Bermaksud apa saja yang kita buat tak boleh lari daripada 3 benda ni, kena bawa sekaligus. Belajar, bergerak, bangun tidur, bangun pada atas katil, masuk bilik air, keluar bilik air, start pakai baju, start make up, start solat. Sentiasa apa saja perbuatan yang kita lakukan, mesti ada agama bersama kita. Apa agama itu? 3 benda. Islam, iman, ihsan. Yang inilah ramai orang tak faham sampai hari ini. Ramai orang tak faham sampai hari ini. Apa itu Islam? Islam itu adalah syariat, peraturan, tata tertib. Apa itu iman? Iman tu yakin dengan apa yang kita buat, kerana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu ihsan? Ihsan itu rasa. Rasa beriman, rasa bertakwa, rasa cinta kepada baginda Nabi SAW, rasa yang sangat hebat. Itu dipanggil rasa, inilah yang mendatangkan sifat mahmudah atau akan mendatangkan sifat mazmumah. Panjang hidup kita mahmudah je. Kalau rasa kita tak baik, sepanjang hari itu mazmumah je. Kerja nak ngumpat orang je. Kerja cari salah orang je. Itu dipanggil rasa. Rasa ni apa ilmunya? Ilmunya adalah ilmu tasawuf. Sebab itu dalam agama ni, kena belajar tauhid, kena belajar fiqah, kena belajar tasawuf. Tauhid berceritakan tentang iman. Fiqh menceritakan tentang syariat. Tasawuf menceritakan tentang rasa, ihsan. Jadi tuan-tuan dan puan, mengapa saya kata kalau tuan-tuan dan puan baca dengan mad jaiz bermaksud ihsan kurang? Kerana, pertama sekali, dengar betul-betul. Mengapa ulama meletakkan nama la ni dengan mad yang sangat diagung-agungkan? Mengapa? Jawapannya ialah, la ni menidakkan selain Allah. Tiada sesuatu melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sesuatu benda yang aku agung-agungkan selain Allah. Tiada sesuatu benda yang aku takut-takutkan selain Allah yang aku takut. Oleh kerana la ni artinya tidak. Tiada.
Tiada selain Allah. Hanya Allah semata-mata. Maka la tu diberi dengan nama mat ta'zim. Kerana la ni berperanan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ni berperanan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan makhluk hanya di bawah, di belakang saja. Di hadapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu la ni dipanggil dengan nama mat ta'zim. Dan orang yang membaca dengan mat ta'zim sahajalah yang ihsannya akan rasa tinggi. Kenapa? Bila sebut 6 harkat, contoh. Awak ambil tak barang tu? Tak. Kita tak apa yakin. Betul. Tapi kalau kita tanya dia, awak ambil tak barang tu? Tidak. 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 Saya tidak ambil barang tu. Apa rasa kita? Yakin. Dia lebih yakin. Betul kan? Awak ambil tak barang tu? Tak. Kita tak apa yakin. Ya ke ni? Tapi kalau kita, awak ambil tak barang tu? Dia pun jawab. Tidak, 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 tidak. Sama ada disebut 6 kali ataupun disebut panjang. Tidak. Tidak, aku tak ambil. Mana rasa lebih sedap? Mana rasa lebih sedap? Rasa yang yakin lah. Yelah, betul lah, rasa yakin tu mana lebih sedap? Ya. Yang sekali ke yang 6 kali? Yang 6 kali lah, maknanya penuh. Jadi Apa yang kita contoh lagi. belajar. Saya nak bagi ibu ayah faham tentang rasa. Suami kita ataupun isteri kita cakap kat kita, saya sayang awak. Dengan dia cakap dekat kita, saya sayang kat awak. Mana lebih sedap? Yang penuh Panjang. perasaan tu lah. Yang sayang. Betul. Sayang. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan la yang ada dalam syahadah. Benda yang telah ditasyhudkan di dalam hati. Untuk hati ini berasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak kita baca la tu dengan mat ta'zim? Supaya terasa tidak ada selain Allah, hanya Allah semata-mata. Yang lain pada Allah, no. Tidak ada apa-apa lain pada Allah, hanyalah makhluk. Itu orang zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tujuan zikir. Supaya ihsan, kita punya iman, takwa kita semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Bila iman dan takwa semakin hebat, makhluk dah jadi kecil. Hanya Allah sahaja yang besar di hadapan kita. Maka ketika mana semua orang Islam berada dalam keadaan macam itu, hanya membesarkan Allah, maka sudah pastilah perkara-perkara mungkar seperti maksiat, mencuri, rasuah tak akan berlaku lagi. Sebab itu kita kena belajar lengkap. Belajar tauhid, belajar fiqh dan jangan lupa belajar tasawuf. Kerana tasawuf lah yang membentuk hati ataupun lebih tepat yang membentuk jiwa. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam jiwa kita itu akan terserlah pada luaran kita. Boleh buayah. Kadang-kadang Allah dah beri dah benda tu dalam hati kita. Tinggal lagi kita tak tahu. Kadang-kadang ada setengah orang Allah tak beri lagi. Allah suruh dia belajar. Bila dia belajar baru dia tahu, baru dia dapat. Separuh orang kita nampak kan, dia tak semayang tapi baik sangat. Nampak tak? Nampak tak? Pernah tak jumpa macam tu? Pernah kan? Ya. Dia tak semayang tapi tak pernah ngumpat orang, tak pernah kutuk orang. Senyum baik je. Bermaksud Allah dah beri awal-awal kat dia ihsan tu. Tinggal lagi dia tak tahu itu ihsan sebenarnya. Tetapi ada orang semayang pakai serban jubah, tudung labuh, jubah, furdah, tapi mengumpat orang, mengutuk orang, Masya Allah. Bermaksud dia cuma ada syariat sahaja. Tetapi ihsannya Allah tak beri lagi kecuali dia start belajar. Bila dia belajar tasawuf, oh barulah hati dia faham, oh baru dia buat. Oh gini. Begitu. Boleh buat ya? Jadi saranan saya, Baca tak? nak dapat rasa ihsan dalam membaca Al-Quran, bacalah la pada kalimah syahadah ini
dengan mad ta'zim. Ada soalan lagi tak? Ustaz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi semak wabarakatuh. apa dengar tazkirah Ustaz ni. Boleh tak Ustaz tu tunjuk contoh tulisan Rumi macam mana supaya kita tak terjatuh ke ni sebutan. Okey. Sebab dia ihsan. Ya. Oh, tentang ihsan tu ya. Contoh baca ni lah Ustaz yang Bacakan la ilaha illallah tu dalam tulisan Rumi ya, betul. supaya Nah. kita betul-betul Tadi Baik. dah. Ke dia nak suruh buat super tadi lah. Yang pertama sekali untuk mengetahui tentang hadis berkenaan dengan ihsan ni, Ibu Ayah boleh cari dalam hadis 40. Di kedai-kedai buku banyak jual. Alah, dalam Google ada. Type kat Google, hadis 40. Karangan yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Iaitu hadis yang kedua. Hadis yang pertama bercerita tentang niat. Hadis yang kedua cerita tentang ad-din, tentang agama. Apa itu agama? Ya? Jadi Ibu Ayah cari hadis tu ya. Dalam Google pun ada. Okey. Cuma yang akak tanya tadi, saya tuliskan kat sini. La ilaha illa. Depan ni sama ada Allah ataupun hu. Oops. Ataupun huwa. Dia tulis huwa. Ya. Okey. La artinya tidak. Ilaha Tuhan. Illa melainkan. Allah ataupun hu. Hu tu siapa dia? Allah SWT. Contoh, la ilaha illa, la ilaha illa, huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Dia tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, la ni dia kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi tidak, la ni dia telah mengesakan Allah. La ni telah menidakkan selain Allah. Contoh, sama ada kita nak ambil Asmaul Husna ataupun kita nak ambil sifat 20. Boleh. Contoh ambil Asmaul Husna. Apa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman. Tidak ada Tuhan yang Rahman melainkan Allah. Huwar Rahmanur Rahim. Tidak ada Tuhan yang Rahim melainkan Allah. Al-Maliku. Tidak ada Tuhan yang Raja melainkan Allah. Kudus. Tidak ada Tuhan yang Kudus melainkan Allah. Salam. Tidak ada Tuhan yang Salam melainkan Allah. Malikul Kudusus Salamul Mu'min. Mukmin, tidak ada Tuhan yang mukmin selain pada Allah. Sampailah Asmaul Husna yang sampai yang ke berapa? Yang 99. Ataupun nak ambil sifat 20. Apa dia? Allah wujud. Tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang qidam melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang baqa melainkan Allah. Nampak tak? Secara tak langsung, tidak ini telah menguatkan iman kita, menidakkan yang lain hanya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara tak langsung, dia telah menerangi hati kita. Dia telah menyinari hati kita. Dia telah membersihkan hati kita. Dia telah mencantikkan hati kita dengan perangai-perangai sifat-sifat mahmudah. Ini adalah antara tujuan kita berzikir. Supaya hati semakin baik. Supaya hati semakin lembut.
supaya hati semakin kasih sayang. Kan? Untuk pertama-pertama ni ibu ayah, kalau ibu ayah nak dapat rasa, betul-betul rasa, ibu ayah ambil 2 je dulu. Ya, cantik sikit. Ambil 2 dulu. Ambil sifat Allah yang paling utama. Yang hampir setiap waktu kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Tuhan yang pemurah melainkan Allah. Secara tak langsung, kita akan jadi orang yang sangat pemurah. Ar-Rahim. Tidak ada Tuhan yang Rahim melainkan Allah. Kita dah mengambil sedikit sifat Allah yang sangat baik itu. Apa dia? Pengasih penyayang. Kita pemurah dan kita orang yang sangat pengasih penyayang kepada semua hamba. Kenapa? Sebab Allah dah beritahu dia sangat pemurah dan pengasih pada hambanya. Walaupun hamba itu kafir, kufur, walaupun Fir'aun, tapi Allah punya pemurah, Allah beri kekayaan pada dia. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Rahim Allah hanya untuk orang Islam sahaja. Sebagai orang Islam, amalkan 2 sifat utama ni dulu. Pemurah, pengasih. Pemurah, pengasih. Pemurah, memberi, mengambil. Memberi, mengambil. Pemurah, pengasih. Pemurah, orang datang dengan kita sebab kasih. Pemurah, orang datang kat kita sebab kasih. Pemurah, orang datang kat kita sebab kasih. Boleh dapat tak sikit? Saya ni dah cerita bab tasawuf dah ni. Bukan bab tajwid dah. Cuma saya nak gabungkan sikit tentang bacaan la ni tadi. Sebab dia ada kaitan dengan ihsan. Ihsan tu adalah dalam ilmu tasawuf. Boleh? Ya. Jadi, bila seseorang tu ada 3 dalam pembacaan Al-Quran dia, barulah pembacaan Al-Quran dia sangat tersusun, rapi, santun. Kenapa? Sebab hati dia dah ada rasa. Kalau baca Quran hati tak rasa hanya di mulut, itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illahul rahmanir rahim. Itu mulut je sebab hati tak ada rasa. Tapi kalau orang hatinya rasa macam dalam semayang, hati terasa. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Sampai peringkat kita boleh menangis. Sebab terasa je kita ni hamba yang sangat daif, yang sangat banyak buat dosa. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, malunya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa, tak apa, menangis untuk Allah. Biarlah. Kita nak peduli apa dengan orang? Kita hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak peduli yang kata orang? Peduli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah pedulikan kata manusia. Sebab manusia itu makhluk. Manusia itu ada nafsu. Allah mana ada nafsu? Betul kan? Ya, ibu ayah. Baik itu kita lihat imam-imam Masjidil Haram, terutama di bulan Ramadan, dalam mereka membaca ayat Quran, solat tarawih, mereka menangis dan sebagainya kerana ada ihsan di hati mereka. Kita baca Quran tak pernah pun menangis kerana tak ada ihsan di hati kita. Boleh bayar? Boleh ya? Dah jauh sangat dah saya begitu. Okey. So kembali kepada la ni. La ni kalau boleh ibu ayah buatlah 6 harakat. Boleh ya? Boleh ibu ayah? InsyaAllah. Okey. Ada soalan lagi tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Kak. Saya nak bertanya, lam alif ni iaitu la ni adakah sama dengan alif lam jalalah, Ustaz? Alif lam jalalah. Okey, baik. Adakah sama? Baik. Tak sama. Tak sama. Terima kasih, Ustaz. Pada anjak Kak ya. Kak Zaliha daripada Jerantuk kan? Ya, saya, Ustaz. Okey Kak, ajak Kak ya. Okey. Tulisan kalimah Allah ini dipanggil lafzul jalalah. Ini dipanggil lafzul jalalah. Okey? Ini dipanggil apa? Labzul. Alif lam lam ha ni dipanggil apa?
Lam jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz jalalah. Lafzul. 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 Ini ada alif lam. Al-jalalah. Lafzul jalalah. Ya. Kalimah Allah ni dipanggil lafzul jalalah. Okey. Saya guna pen merah. Kak Zaliha. Yang namanya lam jalalah, lam yang kedua ni. Yang kedua ni dia panggil lam jalalah. Ni. Lam yang kedua ni. Boleh Kak? Boleh. Boleh ya? Perkataan ni dipanggil lafzul jalalah. Lam yang kedua ni panggil lam jalalah. Boleh Kak ya? Okey, alhamdulillah. Siapa nak salin. Kalau tak ada nak salin, ambil gambar je. Ambil info tu. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah sama. Alhamdulillah. Ustaz, tapi kalau nak kenalkan dia, ada Ya. ada kepala wasal kan? Macam mana Kak? Kalau nak kenal dia, dia ada kepala wasal kan? Ada kepala wasal. Sekejap. Hadomir, maksud dia hadomir tu. Hadomir. Hadamir. Kepala wasal. Ha. Hadamir. Dia nak kenal Allah Ada tu sot, agaknya. ada kepala, sot. Ada kepala sot Sot tu. kecil atas alif tu. Ha. Maksudnya lam jalalah tu ke? Ha. Tidak. Lam jalalah tidak ada hamzah wasal. Ni. Lam yang kedua ni. Alif, lam, ha. Lam kedua ni. Ini dia panggil lam jalalah. Yang ada hamzah, ada wasal kecil, apa ni? Ada sot Dia kecil duduk tu kat atas alif ni. Alif. Ha. Ini dipanggil hamzah wasal. Hamzah wasal. Ha. Ini dipanggil hamzah wasal. Ini dipanggil lam. Ini dipanggil lam jalalah. Ya, ini dipanggil hamzah wasal. Ini dipanggil lam. Ini dipanggil lam jalalah. Oh, yang tengah tu lah. Yang tengah. Ni yang saya bulat warna merah ni. Itulah jalalah. Boleh ya? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi tak? Pukul berapa dah ni? 10.30. Okey. Baiklah Ibu Ayah. Setakat ni, pagi ni kita dapat dah 3 hukum ni. Ada agak-agak boleh faham tak? Sebab yang ni blok panjang tadi. Yang ni dia panjang sikit. Memang saya sebab itu saya letakkan dia dalam silibus saya, dia hukum yang terakhir. Last sekali. Last sekali. Sebab saya akan Maknanya ceritakan. nak kenal mat takzim tu, lam tu berbaris atas tu panjang Ustaz Tidak juga. Sebab lam baris atas panjang tu ada banyak tempat. Ya, ada dalam banyak ayat. Tetapi yang penting ingat ni dia. Ni. Ni dipanggil ayat syahadah. Perkataan ni je. La ilaha illallah atau la ilaha illa huwa. Huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan ayat kursi kan? Ni, ini dipanggil syahadah. Maksudnya situ lah. Sekejap Ibu nak apa tukar bateri kamera sekejap. La ilaha illallah. Okey ya. Tu dia. Jadi la ni Kak, soalan sekali lagi kita panjangkan dia, kalau boleh buatlah 6 harakat kerana itulah tasyahud kita. Kita punya syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama beginilah, ikrarlah. Tidak
ada Tuhan melainkan Allah. Ikrar dalam hati. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, hadis Nabi sebut ketika menyebut la ilaha illallah, yang penghujung tu Allah tu kuatkan pada hati tu, supaya hati tu bergegar. Maklum hati kita ni keras, kan? Banyak sombong, banyak mazmumah, dia keras. Jadi nak pecahkan kekerasan tu, sebut nama Allah kuat-kuat dekat hati. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Gitu. Masa saya mengambil ijazah la ilaha illallah, guru saya, mursyid saya beritahu begitu. Sentuh hati itu, pukul hati itu, tembak hati itu dengan nama Allah sekuat-kuatnya agar hati yang keras itu mula cair, mula lembut. Gitu. InsyaAllah. Boleh tak? Faham tak saya cakap ni? Faham, insyaAllah. InsyaAllah. Nak lekat kat hati tu, nak lekat betul-betul hati. Ya, tu dia. Tu dia. InsyaAllah. Apa tu? Tadi maaflah bila Ustaz tanya je terus nak ambil yang 245. Nampak sangat nak mudah ya Ustaz. Maaflah. Tak bukan begitu. saya rasa sendiri. Dia Akak rasa sendiri. Guru ni kadang-kadang Kak, dia kena bijak sikit. Kadang-kadang dia tanya soalan. Kadang-kadang dia buat soalan. Kadang-kadang dia buat bodoh. Tapi baguslah. Ada manusia tegur baik-baik tak faham. Nak kena marah baru faham. Ada manusia tegur baik tak faham, marah pun tak faham, rotan baru faham. Kan? Jadi guru pun macam tu. Kadang-kadang dia nak memahamkan orang yang belajar dengan dia, ada macam-macam cara. Kadang-kadang tak payah cakap pun, buat macam ni je. Kan? Syarat je. Itu dia. Gitulah Kak. Tak ada apa, insya-Allah. Tapi terima kasih banyaklah. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, soalan lain lagi? Ada tak? Okey. Saya nak tanya tentang 3 hukum mat pada pagi ni. Ada lagi tak soalan-soalan mungkin terlupa ke apa ke, tertinggal ke? Sebab saya nak tutup dah. Sebab banyak ni 3 hukum ni. 3 hukum ni banyak, takut pana pula. Tak ada apa dah ya? Okeylah, saya rasa dah banyak dah kita dapat pagi ni. Al-maklum, umur kita kebanyakan kita dah 40 ke atas, 50, 60. Dia tak boleh belajar banyak sangat satu masa. Kan? Pana. Dia gini je pana. Ustaz, maaf Ustaz. Sebab Dia saya akan tadi pana macam ni. ketinggalan. Ataupun dia macam ni. Faham? Dia ngantuk. Ada soalan tadi Kak? Ya, apa Kak? Ya, Ustaz maaf. Kalau Ya. Ustaz boleh ulang semula mat farqi ni boleh tak? Okey, mat farqi ya. Ya, saya nak tahu lebih lanjut Mat lagi dan farqi ni mat ta'zim. faham lagi. Okay. Maaf Ustaz ya. Baik. Ya, terima kasih Mat Ustaz. farqi. Okay, mari kita lihat. Mat farqi iaitu mat yang bergabung. Mat yang bergabung. Mat farqi ini Ibu kena cam betul-betul tanda formula ni. Cam betul-betul tanda ni. Cam betul-betul tanda ni dalam Al-Quran. Iaitu mat badal alif bertemu dengan huruf bersabdu. Dan perkataannya tak banyak dalam Quran. Cuma 2 je. 2 je mat farqi dalam Al-Quran. Iaitu pada kalimah lafzul jalalah Allah dan pada perkataan az-zakarain. 2 ni je mat farqi. 2 ni je. Yang mana lafzul jalalah ni ada pada 2 tempat. Yang pertama berada dalam surah An-Naml ayat 59 dan yang kedua berada dalam surah Yunus juga ayat 59. Manakala perkataan az-zakaran ini hanya berada dalam surah Al-An'am ayat 143. Hanya 3 ni je mat farqi dalam Al-Quran. Itu satu. Yang kedua,
Bacaan mat farqi ini dibaca dengan A sepanjang 6 harakat. A sepanjang 6 harakat. Contoh. Allah. Kan? Allahu khairun amma yushrikun. A tu dipanjangkan 6 harakat. Contohnya ni. Qul adzakarai. Nampak A tu yang dipanjang 6 harakat. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Contoh ini pula sama macam yang atas ni. Qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun. Boleh tak? Boleh kan? Jadi mat farqi ini asalnya adalah mat badal. Asalnya adalah mat badal. Tetapi mat badal ni dia bertemu dengan huruf bersabdu depan dia, lalu dia bertukar menjadi mat farqi. Asalnya mat badal 2 harakat je. Tapi oleh kerana depannya ada sabdu, dia bertukar menjadi mat farqi, lalu bertukarlah juga harakatnya menjadi 6 harakat. Dan mat farqi cuma ada dalam 3 tempat ni saja di dalam Al-Quran. Al-Quran. Tak ada lain dah. Itu je. Senang ke susah? Senang. Nak ingat. Bayar sebut. Bapak senangnya Ustaz. Dia sebut. Bapak senangnya Ustaz. Gitu. Tapi nak ingat ke tu. Nak ingat ke tu. Ustaz, dia sama dengan mat lazim kalimah mustaqbal, cuma beza mat tu mat badal dengan mat asli. Kan? Ya, betul. Mat asli bertemu sabdu, mat badal bertemu sabdu. Ingat macam tu. Betul Kak, betul. Ini yang kadang-kadang kita keliru kan? Betul Kak. Jadi cara akan nak menghilangkan kekeliruan itu mudah je. Ingat, mat farqi 2 perkataan je. Allah dengan az-zakarain. Tu je Kak. Kan? Ingat tu 2 je. Mat farqi 2 je. Allah dengan az-zakarain. Kalau ada lagi bulu kening, depannya ada sabdu, itu mat lazim. Alah, aspa ada. Ya. Ingat ayat kalimah tu terus bayang. Ingat kalimah tu je. Allah dengan az-zakarain. Ni keluar periksa ni. Nanti saya akan tanya. Terima kasih Ustaz. Apakah perkataan bagi hukum mat farqi? Jadi Boya kena tulislah 2 perkataan ni. Boleh Kak? Boleh kan? InsyaAllah. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada dah kan? Penat dah, saya nampak penat dah tu. Saya nampak penat dah. Okeylah Ibu Ayah, setakat itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman yang mantap, rasa yang hebat kepada Allah SWT. Dan untuk mendapatkan rasa yang hebat ni Allah, Ibu Ayah sekalian, dia mesti ada booster dia. Booster. Ya, pelancar, pelincir dia mesti ada. Apa dia? Antaranya ialah banyakkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana segala ilmu yang Allah berikan kepada kita ini tidak lain tidak bukan mesti melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, sekali lagi kita kena banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa berterima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan memperbanyakkan selawat
Kerana Islam ini dapat pada kita hasil kerja baginda Nabi SAW. Wahyu yang Allah turun itu dapat kepada baginda dengan lidah baginda Nabi SAW, lidah yang mulia, yang agung, itulah yang telah menyebabkan umat dia boleh ikut baca kalam Allah. Kalau tidak kerana lidah baginda Nabi SAW, kita semua tak boleh baca Quran. Allah dah firman dalam ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah beritahu, sekiranya aku letakkan Al-Quran ni di atas gunung, nescaya gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur kerana takutnya ia kepada Allah SWT. Ibu ayah, Allah sebut tu. Ya, Allah kata Quran ni kalau tidak melalui baginda Nabi SAW, kita baca sendiri, hancur kita ni. Gunung boleh hancur kalau kita sendiri nak baca tanpa ditapis oleh lidah baginda Nabi SAW yang mulia itu, kita tak mampu nak membacanya. Kerana itu, untuk nak hebat, lancar faham tentang Al-Quran, banyaklah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun maaf atas kekhilafan, kelemahan, kekurangan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Ya Rabbi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama insya-Allah, sama-sama insya-Allah.